Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Nur Kawidat binti Awang Effendi dari kelas 4 S1. Hari ini saya akan menceritakan tentang prosa tradisional kepimpinan Melayu Teladan. 1. Bahagian pengenalan atau eksposisi cerita ini mengisahkan Seri Betara Majapahit dan Pati Gajah Mada mendapat kabar sedih tentang kematian 7 orang prajuritnya yang telah dibunuh oleh Laksamana di Melaka. Orang suruhan Pati Gajah Mada telah menemui Kertalasari dan membawanya ke kediaman Pati Gajah Mada. Seterusnya, Pati Gajah Mada membawa Kertalasari menghadap Seri Betara Majapahit. Seri Betara menitahkan Kertalasari ke Melaka untuk membunuh Ratu Melaka dan Laksamana bagi menuntut bela atas kematian 7 orang penjuritnya. 2. Cerita mendapat tahap perkembangan apabila Kertalasari berlayar ke Melaka bersama-sama dengan 10 orang pengikutnya. Kertalasari menyamar dirinya sebagai orang Jawa untuk bersama-sama dengan penduduk kampung yang berketurunan Jawa di Melaka. Kertalasari telah menyamar sebagai orang Patih Kemawijaya. Dia telah berjaya mengenali Laksamana yang telah membunuh bapanya. Cerita sampai kepada tahap perumitan apabila pada suatu malam Kertalasari telah menceroboh rumah seorang saudagar yang kaya. Semua harta benda milik saudagar itu telah disamun dan bini saudagar itu turut dicaburnya. Kertalasari mengulangi perbuatannya itu pada malam-malam yang berikutnya. Raja Melaka terkejut apabila dikabarkan tentang kecurian itu. Raja Melaka menitahkan Temenggung agar mengarahkan pengawal untuk berkawal bagi menjaga keselamatan rumah-rumah dan kampung. Temenggung telah mengarahkan 500 orang pengawal untuk berkawal bagi menjaga negeri Melaka. Pada malam berikutnya, rumah bendahara pula dimasuki pencuri. Laksamana memberitahu raja bahawa pencuri yang sedang mengganas di Melaka mempunyai kuasa sakti dan berasal dari luar Melaka. Laksamana memohon kebenaran raja untuk menangkap pencuri itu. Laksamana memasang banyak senjata, lembing, tombak dan kayu di keliling istana Raja Melaka. Laksamana cuba mengalihkan perhatian Kertalasari agar tidak memasuki istana Raja Melaka dengan tipu muslihat itu. Setelah malam tiba, Laksamana memakai pakaian serba hitam dan dia ternampak Kertalasari cuba masuk ke istana Raja Melaka untuk mencuri dan mengganggu isteri raja yang muda-muda itu. Ketika dia sampai di istana, dia terdengar bunyi senjata dan kayu yang dipalu dengan begitu bising. Kertalasari tidak jadi masuk ke istana raja. Kertalasari tidak jadi masuk ke istana Raja Melaka. Cerita sampai kepada tahap klimaks apabila Laksamana berjaya membunuh Kertalasari dengan menikam dadanya. Laksamana membuat tipu hela dengan menyamar sebagai penjahat dan berbaring di tengah pasar pada suatu malam. Selepas membunuh Kertalasari, Laksamana telah mengambil keris dan memotong alat sulap Kertalasari sebagai bukti bahawa beliaulah pembunuh Kertalasari. Cerita sampai kepada tahap peleraian apabila banyak orang datang menghadap Raja Melaka dan membawa anggota tubuh Kertalasari dan mengaku bahawa mereka lah yang membunuh Kertalasari. Bendahara Melaka tidak mempercayai dakwaan mereka. Kemudian, Laksamana masuk menghadap Raja Melaka dengan membawa bukti keris dan alat sulit milik Kertalasari yang telah dipotongnya. Raja Melaka memberikan anugerah atas keberaniannya menewaskan Kertalasari. Raja Melaka menitahkan Bentara Tun Kasturi mengarahkan rakyat untuk mendapatkan semula harta yang dicuri dan disembunyikan oleh Kertalasari di Bukit Cina. Negara Melaka kembali aman dan sentosa selepas Kertalasari berjaya dibunuh. Sementara itu, Pati Gajah Mada mendapat berita tentang kematian Kertalasari yang telah dibunuh oleh Laksamana di Melaka. Pati Gajah Mada berusaha sedaya upaya mencari hulu balang yang mampu membunuh Laksamana dan menawan negeri Melaka. Sekian, terima kasih.